أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan majlis ilmu ini dengan bacaan kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, tinggi syukuran terrafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kudrah iradah Allah jua, atas kekuasaan dan kehendaknya, kita dapat bersama-sama dalam kuliah maghrib pada hari ini. Tidak lain tidak bukan untuk kita sama-sama mendengar sedikit peringatan, tazkirah, buat bekalan kita memperbaiki segala kelompongan, juga sebagai bekalan untuk kita sama-sama memperbetulkan kesilapan jika ada. Mudah-mudahan urusan kehidupan kita ini senantiasa kita laksanakan untuk pembaikan, penambahbaikan, yang akhirnya nanti buat pengakhirannya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, dan insya-Allah Allah taala meridai kita sehingga kan kita menjadi orang-orang yang berada pada golongan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan Allah sekalian, tiga bulan lepas kita membicarakan perihal imam-imam hadis yang masyhur. Maksudnya kita berbincang berkaitan dengan biografi para imam yang masyhur dalam ilmu hadis, ilmu mustalahul hadis. Jadi kita sedia maklum berkaitan dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibn Majah, An-Nasai. Jadi kita cerita secara ringkas sebagai maklumat am, yang mana maklumat ini, ilmu ini perlu kita ketahui walaupun tak mendalam, tetapi kita tahu sebagai satu iktibar untuk kita. Bila mana disebutkan nama imam-imam hadis ini, maka tak adalah menjadi suatu tanda tanya yang besar, seolah-olah macam tak pernah dengar. Mana? Jadi sekurang-kurangnya kita mengenali para imam hadis ini, yang mana mereka ini adalah insan-insan yang Allah Ta'ala pilih menjadi orang yang mempertahankan agama ini dalam bidang keilmuan mereka,
yang dengan kehebatan ilmu mereka itu menyebabkan kita pada hari ini, umat-umat yang terkemudian ini, menjadi mudah dapat menggunakan ilmu mereka itu dalam urusan harian kita, terutamanya jika hal yang berkaitan dengan hadis ini banyaknya berkaitan dengan ilmu mengistinbatkan hukum hakam syarak. Jadi jika tiada mereka ini, maka menjadi satu yang berat, satu yang rugi bagi umat ini, yang mana kita terpaksa menggali balik semula ilmu-ilmu tentang periwayatan hadis ini, yang mana kepakarannya bukan bidang kita. Jadi akhirnya kita yang akan makin jauh daripada pandangan sebenar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi hari ini masuk dalam bab istilah, tuan-tuan, ilmu mustalahul hadis. Kita nak perkenalkan beberapa istilah-istilah dalam ilmu hadis. Hari ini kita sedia maklum orang berminat, sangat-sangat berminat dengan ilmu hadis, ulumul hadis, mustalahul hadis. Sebab orang suka beri komen ataupun orang suka berbicara berkaitan sesuatu darjat ataupun sesuatu hukum hadis tersebut. Sekira-kira bila ditanya, bila kita bentangkan satu hadis, maka orang tanya, ni hadis apa ni? Boleh pakai tak boleh pakai ni? Masyarakat hari ini bertanya. Tak macam dulu. Bila tok-tok guru kita meriwayatkan satu hadis walaupun tanpa matan hadis, maksudnya bukan dengan lafaz hadis apa yang Arab itu, hanya sekadar meriwayatkan makna pun orang terima, kerana kepercayaan yang orang letakkan kepada guru-guru kita dulu. Hari ini kita dah baca matan hadis, sebut riwayat ni daripada riwayat An-Nasa'i, Imam Ibn Majah, At-Tirmizi. Orang masih lagi query, nakkan kepastian hadis ni sahih ke, dhaif ke, maudhu' ke, boleh buat hujah ke, tak boleh buat hujah ke, boleh pakai ke? Itu hari ni istimewanya umat hari ni, dia berminat dalam bab itu. Baguslah, cumanya kita risau jika sekiranya minat itu tidak didasari dengan ilmu yang betul dalam bab ilmu tersebut. Setiap bidang ilmu dia ada istilah-istilahnya yang tersendiri, termasuklah ilmu hadis. Jadi hari ini kita nak berbicaralah sedikit kaitan dengan pembahagian-pembahagian ilmu hadis ini sebagai panduan kita lah. Sekurang-kurangnya bila kita jumpa hadis ataupun orang berikan dalil-dalil kaitan dengan nas hadis, maka kita dah mampu untuk terima dan kita fikirkan. Baik, InsyaAllah tuan-tuan, yang permulaan yang biasa kita dengar, pembahagian hadis ni sebenarnya untuk makluman tuan-tuan dia banyak. Maksudnya bukan hanya sekadar hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dia banyak. Itu dia kena mendalam. Cumanya kita nak bicarakan pembahagian yang masyhur, yang menjadi perbualan masyarakat. Antara yang utamanya ialah pembahagian hadis kepada dua bahagian, iaitulah hadis yang maqbul dengan hadis yang mardud.
Makbul ni maksudnya yang diterima. Mardud ni maksudnya yang tertolak. Ini pembahagian yang masyhur bila mana kita memperkatakan kaitan dengan ilmu hadis. Jadi hadis yang makbul, yang diterima, maksudnya bila kita meriwayatkan satu hadis itu, kita boleh terima dia untuk kita jadikan dia hujah, dan juga kita mengamalkan apa isi kandungan dalam matan hadis tersebut. Adapun hadis yang mardud, maka kita kena tolak, dan tak boleh dijadikan sebagai hujah dalam bab hukum hakam agama. Cuma kat situ perlu kepada penelitian yang mendalam. Kena lihat, nanti kita akan bincangkan sikit lah. Baik tuan-tuan, yang pertama hadis sahih. Bila kita sebut hadis sahih ni, kita sedia maklum, orang pun tahu dah. Orang tahu hadis sahih ni maksudnya hadis yang sahih lah. Kita tak payah terjemah pun tak apa dah, sebab kita memang sedia maklum dan kita pun tahu sahih tu maksudnya boleh terima. Cumanya tuan-tuan, dalam beberapa istilah ilmu hadis ni, begitu juga dengan istilah-istilah lain, kita tidak boleh menterjemahkan sesuatu perkataan itu kepada makna harf, makna perkataan seketui-seketui. Macam tu. Misalnya bila kita sebut hadis sahih, hadis tu apa? Sahih tu apa? Jadi kalau kita terjemah satu-satu, dia tidak akan jadi makna istilahi pada ilmu hadis. Dia tak sama. Cumanya asas lughawi itu perlu diambil, perlu diketahui. Baik, secara umumnya lah tuan-tuan, sebagai kata apa, permulaan ini, kalau kita nak lihat tengok tuan-tuan, antara yang kita akan bicarakan hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Ini antara yang orang kata apa yang perlu kita tahulah. Baik, bila kita sebut hadis sahih tuan-tuan, sahih ni asal perkataannya yasihhu. Sah ni maksudnya dalam bahasa Melayu kita pun sah. Maksudnya hadis yang memang diperakui. Kalau bahasa Melayunya lah. Ya. Jadi kita tak boleh nak kata hadis sahih itu ialah hadis yang diperakui. Tak boleh. Tak boleh kita terjemah secara harf. Maksudnya secara literal, satu kataan kepada satu perkataan. Sama juga yang paling mudah nak faham tuan-tuan, hadis dhaif. Hadis dhaif. Bila kita sebut hadis dhaif, kebanyakan kita hari ini masyarakat, bila kita kata mana mereka dapat dalil beramai dengan apa ni, contoh macam qabliyah, ada solat sunat qabliyah maghrib, ni ada hadis dhaif. Mana boleh? Tak. Terus kita potong, pancung. Tak boleh beramal dengan hadis dhaif. Sebab hadis dhaif ni hadis yang lemah. Dhaif tu dalam Arabnya, dalam bahasa Melayu ni maksudnya lemah. Hadis yang lemah. Maka bila kita kata hadis ni hadis yang lemah, maka pengistilahan sebegitu adalah tidak betul dan tak tepat. Hadis dhaif bukan hadis lemah. Dhaif tu ya maksud lemah. Tetapi bila kita sebut istilahnya hadis dhaif bukan hadis yang lemah, bukan. Jadi itu yang kita nak kena faham permulaannya. Kerana apa? Kerana stigma masyarakat hari ni, bila sebut saja hadis dhaif, tak boleh pakai. Apa beramai dengan hadis dhaif? Siapa kata tak boleh kita nak beramal dengan hadis dhaif? Tak boleh. Siapa kata tak boleh? Tak ada orang kata tak boleh. Ada prasyarat-prasyarat. Tak. Baik. Jadi maka dengan sebab itu tuan-tuan, kita kena maklum akan penggunaan istilah ini supaya kita tidak terkelip. Tak. Baik. Jadi permulaannya kita balik kembali kepada istilah hadis sahih. Hadis yang diperakui. Hadis sahih lah. Senang saja kita sebut hadis sahih. Baik. Hadis sahih ni tuan-tuan,
Dalam mana-mana kitab sekalipun, kalau kita tuan-tuan belajar pun, dari peringkat mana sekalipun, dia mesti bawa datang 5 syarat sahih itu. 5 syarat hadis sahih. Yang pertama, ittisalus sanad. Mestilah hadis itu bersambung sanad. Sanad ni apa? Sanad ni ialah perawi hadis. Maksudnya secara mudahnya untuk kita faham, orang yang membawa hadis itu kepada kita. Siapa yang bawa? Ada hadis Nabi sampai kepada para sahabat sampaikan kepada tabi'in sampaikan kepada tabi'in, begitulah seterusnya sehingga kepada kita. Biasanya kita tak nyatakan hadis tu sampai ke kita, sampai ke dalam kitab yang muktabar seperti mana Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, sampai takat tu. Jadi antara Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kepada zaman para penghimpun hadis ini, a'immatul hadis ini, maka catatan nama para rawi itu dinyatakan. Aku ambil hadis ini daripada guruku sekian, guruku ini mengambil hadis ini daripada guruku sekian. Yang itu yang dipanggil sebagai sanad. Sanad ni penting, kerana tanpa sanad, Imam Malik kata, laulal isnad laqala ma syaa man syaa. Sanad ini adalah urusan agama. Jika tanpa sanad, maka laqala man syaa ma syaa. Nescaya akan berkatalah sesiapa pun masya apa yang dia nak kata. Dalam bahasa kita hari ini maksudnya jual nama. Itu yang berlaku kepada hadis yang maudhu'. Maksudnya jual nama Rasulullah, jual nama para sahabat. Untuk apa? Untuk dapat macam-macam dia punya tujuan. Nak dapatkan kemasyhuran, nak dapatkan habuan, macam-macam. Sopo juga kita hari ni, bila mana kita nak minta sesuatu, maka kita sebut nama orang, padahal orang tak sebut pun jual nama. Ni datuk ni khabar suruh datang, kamu datang, padahal dia tak khabar pun, kita jual nama. Ada. Maka itu yang disebut laulal Imam Ibnul Mubarak, silap. Abdullah Ibnu Al-Mubarak mengatakan al-isnadu min ad-din laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu adalah sebahagian daripada agama. Jika tanpa sanad, maka setiap orang akan memperkatakan apa yang dia nak kata. Dan itulah yang berlaku hari ini dalam kehidupan kita, terutamanya dalam media sosial kita hari ini. Semua orang boleh buat keluar kenyataan, tapi dapat maklumat daripada mana? Wallahu a'lam. Sebab tidak ada sanad. Baik, jadi bila sebut ittisalus sanad, maksudnya mesti sabit. Sabit ni maksudnya benda tu mesti disahkan bahawasanya seseorang itu mendapat satu riwayat hadis itu daripada guru dia ambil daripada guru dia, mesti sah perjalanan periwayatan itu. Barulah dikira sebagai hadis yang sahih. Satu, pendek cerita lah. Yang keduanya al-adalah, al-adlu. Al-adlu ni kita sedia maklum maksudnya adil. Adil. Cumanya adil dalam mustalah ini lebih ketat. Dia tak macam yang kita faham. Adil secara umum ini kita kata meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukannya sama rata kan. Yang itu pun orang dah confuse bila sebut adil, orang kata sama rata. Itu pun dah berbelah bahagi kefahaman. Tapi dalam ilmu mustalah hadis, al-adalah di sini terbahagi 5. Yang pertama dia mesti 3. 3 yang pokok tu maksudnya mesti Islam, baligh, berakal. Ini 3 syarat utama al-adalah yang membolehkan seseorang itu boleh dipakai cakapnya.
Ada. Sebab itu Islam tu yang utama. Yang ini yang kita confuse ni tuan-tuan. Yang kita rasa muskil bila mana kita lebih mendahulukan orang yang bukan Islam dalam mempercayai sesuatu perkara, terutamanya dalam bab agama sendiri, agama kita. Itu yang merunsing kita. Islam tu syarat yang pertama. Dia nak merompak ke, dia nak apa ke, itu perkara nombor 2. Kerana syarat Islam itu adalah Islam. Jika dia Islam, maka kita tak kata dia adil. Itu syarat memang ditetapkan dan menjadi pandangan ittifaq ulama tuan-tuan yang tu. Kita tak katalah maksudnya orang non-Muslim ni tak boleh pakai. Tak baik. Yang baik itu baik pada sifat dan akhlak, tetapi mereka itu zalim kerana apa? Kerana menyekutukan Allah Ta'ala. Maka mereka tidak boleh dikira sebagai adil. Sebab itu dalam periwayatan hadis tuan-tuan, antara contoh yang mudah untuk kita faham, perihal kisah yang diceritakan oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ni sebelum Islam. Sebab Abu Sufyan ni masuk Islamnya lewat ketika Fathu Makkah. Ketika pembukaan kota Mekah tu baru dia meluk Islam. Jadi cakap dia sebelum tu, sebelum Islam dia, tak boleh dipakai untuk hujah jika sekiranya dia tidak Islam. Tetapi selepas dia Islam, barulah cerita-cerita dia yang sebelum itu diterima dalam periwayatan hadis. Antaranya kisah Abu Sufyan yang pergi bertemu dengan Raja Rom. Ada? Yang mana Raja Rom ni bertanya perihal Nabi kita Muhammad SAW. Adakah pemuda ini, Raja Rom kata, yang banyak pengaruh. Maksudnya sifat-sifat seorang Nabi itu diketahui oleh Raja Rom. Maka Abu Sufyan ketika Islamnya dia menceritakan perihal peristiwa yang berlaku antara dia dengan Raja Rom. Maka diterima kerana Islam. Itu panggil al-adalah. Okey, kemudian baligh, berakal, ini biasalah. Kemudian yang lagi 2 tu tuan-tuan, penambahan, orang kata apa, hukum adil dalam ilmu mustalah tu, yang keempat, khaliyan min asbabil fisqi. Tidaklah dia itu orang yang fasik, bebas daripada sifat atau perangai yang fasik, berterusan melakukan dosa. Ada tu maksudnya bukan orang yang melazimi dosa, senantiasa bertaubat. Itu syarat yang 4. Syarat yang kelima, khaliyan min khawarimul muru'ah. Mestilah bebas daripada perkara yang mencari maruah. Hari ini kebanyakan orang fail yang ini. Perkara yang mencari maruah ni, antara yang disebut tuan-tuan dalam kitab mustalah ialah selalu berada di pasar. Pasar ni maksudnya tempat orang ramai khumun. Asal pergi pasar je nampak muka dia. Asal pergi pasar je nampak muka dia. Asal pergi Tesco je muka dia. Ada? Asal pergi Giant je muka dia. Itu maksudnya apa? Maksudnya dia itu membuat perkara yang mencari marwah pada pandangan ulama hadis. Ada? Jadi sifat-sifat itu mempengaruhi darjat hadis, mempengaruhi syarat yang kedua, iaitu al-adalah. Kalau cacat ke situ, maksudnya akan cacatlah syarat tadi dan akan menyebabkan hadis itu jadi turun darjatnya.
tak jadi sahih dah. Nah, itu adalah. Kemudian yang ketiga ad-dhabtu. Dhabtu kuat ingatan. Dhabit ada dua, dhabit tam, dhabit ghairu tam. Dhabit yang memang kuat ingatan ni dengan makna bila mana diminta untuk dikeluarkan sesuatu hadis, dia boleh keluarkan on the spot. Itu panggil dhabit tam. Dhabit ghairu tam, bila tanya dia tak boleh nak bagi, nanti dia fikir apa benda ataupun dia tulis baru dia ingat. Itu ingatan yang kurang ingatan. Bukannya tak ingat, dia kuat ingatan tetapi kurang sikit. Macam tu. Kemudian lagi dua, bukan hadis yang syaz, alla yakuna syadzan, bukan hadis yang syaz. Syaz ni maksudnya hadis yang pelik. Pelik ni dengan makna hanya seorang saja yang meriwayatkan hadis pada zaman itu, pada tabaqah itu, pada peringkat itu. Seorang. Untuk makluman tuan-tuan, hadis ni tuan-tuan, dia perlu kepada periwayatan yang ramai untuk membuatkan hadis itu kuat. Kalau hanya seorang, maksudnya dia pelik. Tu kata pelik. Kerana apa? Kerana Nabi SAW bila mana nak menyampaikan sesuatu wahyu, bila mana turun wahyu, Nabi nak sampaikan kepada para sahabat. Nabi dia tak pilih ramai seorang. Tak ada. Ramai sahabat. Dalam majlis ilmu tu ramai. Maka yang akan mendengar kalam daripada Nabi ni ramai. Maka itu yang mengukuhkan sesuatu hadis. Itu kalau Nabi yang sampaikan. Kalau para sahabat, contohnya perihal cerita isu rumah tangga, hadis yang dikeluarkan oleh Sayyidah Aisyah, bukan Nabi yang cakap, tapi Sayyidah Aisyah yang bercerita berkaitan dengan perilaku Nabi SAW di rumah. Maka Sayyidah Aisyah ni akan menyampaikan kepada para sahabat yang mana dalam keadaan yang ramai, bukan one by one tadi. Itu yang akan menguatkan hadis itu menjadi hadis yang sahih. Kalau kata hadis tu syaz, hanya satu seorang saja, maka dia akan jadi pelik. Pelik ni akan membawa risiko apa? Dia boleh ditahrif. Maksudnya boleh orang kata apa ni? Ubah suai hadis. Dan yang kelima syaratnya ayya alla yakuna muallala. Bukan hadis yang ma'lul dengan makna hadis itu ada kecacatan, sama ada pada matan ataupun sanad. Dan cacat itu bukanlah cacat yang zahir, tetapi cacat yang batiniyah, yang mana cacat itu hanya dapat diketahui oleh orang yang mendalami ilmu mustalahul hadis, iaitu para imam hadis. Jadi untuk makluman kita tuan, 5 syarat ni perlu dipenuhi, barulah hadis itu berada pada martabat hadis sahih, yang mana implikasinya apa? Boleh dibuat hujah dan boleh dijadikan hukum syarak. Dia akan jadi hukum wajib, sunat muakkad, harus, makruh. Tu dia akan jadi hukum taklifi, dia panggil haram. Daripada situ, jika kuat hadis itu, maka kuatlah penghujahannya, tak dapat disangkal. Terutamanya dalam bab akidah. Dalam bab akidah dia tak boleh sewenang-wenang. Mestilah hadis itu confirm sahihnya, kuat dia punya periwayatan, barulah boleh jadikan hujjah. Baik, itu contoh hadis sahih. Kemudian pergi pada hadis hasan. Macam saya sebut tadi, bila kita terjemah satu persatu, hadis hasan ni maksudnya hadis yang, kalau bahasa lah, hadis yang baik. Hadis yang baik. Tapi kita tak boleh terjemah harfan bi harfin, satu kataan dengan satu Quran. Kerana apa? Kerana ia merupakan istilah yang khusus. Baik, apa maksud hadis hasan? Hadis hasan ialah hadis yang salah satu syarat daripada sahih tadi terkurang. Jadi 5 syarat tadi kan. Jadi
yang terkurang itu pada mana? Pada syarat yang tengah, itulah syarat dhabit, kurang ingatan. Dalam istilahnya dia panggil khafifud dhabti, kurang sikit daya kuat ingatan, maka hadis itu turun martabat jadi hadis hasan, dan dia akan memberi implikasi kepada pengistinbatan hukum. Dia akan beri impact. Tak? Baik, itu secara mudah nak faham. Baik, hadis hasan. Kemudian seterusnya hadis masyhur. Hadis masyhur, ini pembahagian hadis masyhur ni dia ada 3: masyhur, aziz, gharib. Masyhur, hadis aziz, gharib, pembahagian dari sudut bilangan hadis, bilangan perawi dalam hadis pada satu peringkat tabaqah. Dia teknikal lah tuan-tuan benda ni, cuma saya nak kena cerita sebagai makluman, orang kata apa ni, dalam bab hadis. Sudah. Baik. Kemudian hadis mutawatir. Yang ini hadis mutawatir ni kita biasa dengar tuan-tuan. Hadis mutawatir ialah hadis yang mana periwayatannya diriwayatkan oleh ramai para rawi pada setiap tabaqah, pada setiap peringkat hadis, rawi hadis itu. Ramainya berapa ramai, iaitu khilaf ulama hadis. Ada yang kata 3, ada yang kata 7, ada yang kata 10, ada yang kata 20, ada yang kata 70. Tak? Jadi banyak. Cumanya secara mudah untuk kita faham, jika sekiranya ramai yang meriwayatkan hadis, maka makin kukuhlah hadis itu, maka hadis itu jadi hadis yang mutawatir. Cuma yang para ulama tetapkan tak boleh kurang daripada 10. Itu yang diterima pakai. Setiap lapisan rawi itu mestilah tidak kurang daripada 10 orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Barulah hadis itu boleh digelar ataupun diistilahkan sebagai hadis yang mutawatir, hadis mutawatir. Jadi hadis mutawatir ini memang hadis yang tertinggi darjat. Boleh dikatakan sumber hadis hadis yang tertinggi, iaitulah selepas Al-Quran. Selepas Al-Quran, dalam jenis-jenis hadis yang menjadi ranking pertama ialah hadis mutawatir. Antara contohnya hadis, kalau tak silap, dalam himpunan hadis 40 Imam Nawawi, panjang saya baca hak pendek, dia punya matan yang sentiasa diberi contoh sebagai misal, menggambarkan hadis tu hadis mutawatir ialah hadis berkaitan dengan orang ancaman bagi orang yang mengada-adakan ataupun mereka-reka sesuatu cerita dan dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT, tak ingat benda matan. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Hadis tu panjang lagi atas, matan ni panjang sampai matan yang ujung tu. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menipu, mereka cerita ke atas aku, Nabi kata, alayya muta'ammidan, secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia sesungguhnya telah menempah tempat duduknya di dalam neraka, wal'iyadu billah. Jadi membuat cerita-cerita dan dinisbahkan kepada Nabi SAW, ini yang kita risau tuan-tuan. Bila kita
amalkan sesuatu perkara, kita kata oh ni Nabi buat, sedangkan kita tak pasti. Maka kita khawatir, takut. Mungkin kadang-kadang benda tu bukan disengajakan, tetapi di atas kealpaan kita tidak selidik dahulu, maka kita terus nisbahkan kepada Nabi. Kita terus kata ini Nabi buat, padahal tak muktamad lagi pun. Jadi kita risau takut tergolong dalam golongan yang Nabi ancam ini, iaitulah golongan orang yang sengaja mereka satu perkara dan dinisbahkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi kata, kamu telah melempah tempat dudukmu di dalam neraka Jahannam, wal'iyadzubillah. Kita minta jauh daripada perkara tersebut. Baik, jadi itulah antara contoh hadis mutawatir, yang mana hadis mutawatir inilah yang menjadi hujah yang kukuh, terutamanya dalam bab akidah, kerana diriwayatkan oleh ramai rawi. Ada 20 orang, contohnya sahabat 20 orang, 30 orang yang meriwayatkan hadis tu. Kemudian daripada para sahabat tu pula, para tabi'in pula yang mengambil hadis itu ramai pula, sampai 60-70 orang. Memang confirm lah berita tu tepat datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Baik. Kemudian apa ni? Apa setengah awal lagi. Tapi pada hadis dhaif. Ini yang ingin saya perjelas sikit tuan-tuan. Seperti mana yang saya sebut tadi. Bila kita sebut hadis dhaif, stigma masyarakat bila sebut saya dhaif, kata tak boleh pakai. Kalau yang belajar sikit kata boleh pakai, tapi dalam bab fadail al-amal. Baik, jadi perlu kita ketahui apa maksud istilahi bagi hadis dhaif. Yang pertama sekali, seperti mana yang saya sebut tadi tuan-tuan, jangan diterjemahkan perkataan demi perkataan, kerana kaedah begitu tidak tepat. Kerana dia telah menjadi satu istilah yang khusus dalam bidang keilmuan tersebut. Kita tak boleh nak kata hadis dhaif ialah hadis lemah, tak boleh. Jadi hadis dhaif apa? Hadis yang tidak menghimpunkan, ma lam tajtami' fihi syurut as-sahih wala syurut al-hasan. Hadis yang tidak menghimpunkan syarat-syarat sahih dan juga syarat-syarat hadis hasan. Itu hadis dhaif. Maksudnya daripada 5 syarat sahih tadi, hilang 1 ataupun 2, tak 3. Itu yang menyebabkan hadis dhaif ni dia banyak cabang. Banyak cabang. Ada contohnya kalau dalam bab sambung sanad. Kalau terputus di tengah sanad, tu nama dhaif apa? Dipanggil hadis munqati'. Kalau terputus sanad tu 2 orang tak ada, rawinya tak ada, jadi hadis mu'dhal. Ada. Kalau kata hilang keseluruhan sanad, dipanggil apa? Hadis muttarib. Saya pun tak ingat dia punya tu istilah-istilah. Jadi setiap satu itu memainkan peranan, menyebabkan hadis tu jatuh martabatnya daripada sahih jadi dhaif. Itu baru bab sanad. Dalam bab adalah pula, contohnya kata dia tidak Islam tapi dia meriwayatkan satu hadis, maudhu' lah, tak boleh, sebab itu syarat utama. Sebab itu tuan-tuan, dalam pembahagian hadis sebahagian ulama mengkategorikan maudhu' itu daripada pecahan dhaif. Hadis dhaif, hadis maudhu' yang biasa kita dengar lah, hadis yang reka, hadis yang dicipta, hadis palsu orang panggil tak. Sebahagian ulama mengatakan dia bukan sebahagian daripada hadis dhaif, dia tersendiri. Maksudnya tidak boleh kita nak mengatakan itu hadis. Kerana apa? Kerana bukan hadis pun. Kerana dia reka-reka. Adapun hadis dhaif masih lagi dalam kategori hadis, cumanya dia tidak kuat disebabkan hilangnya beberapa syarat sahih tadi. Ada. Baik. Jadi yang itu yang kedua.
yang kita fahami tuan-tuan. Maksud hadis dhaif, sekali lagi saya ulang, maksud hadis dhaif ialah hadis yang tidak menghimpunkan syarat-syarat sahih dan syarat-syarat hasan. Dengan makna kata lain tuan-tuan, tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat, kita tak boleh nak katakan hadis itu tak boleh diterima pakai. Kita tak boleh nak kata ni dhaif, tak boleh pakai. Kita tak boleh kata begitu. Kenapa? Kerana hanya disebabkan tidak cukup syarat. Kemungkinan syarat tu semua ada, cuma mungkin ada cacat sikit saja. Dia jadi dhaif. Saya nak bagi contoh pun saya tak ada contoh. Nak bagi contoh, kang bagi contoh dia lagi rumit tuan-tuan. Dia lagi rumit. Jadi cukuplah sekadar kita memahami dia punya apa tu gambaran itu sebenarnya. Ada. Jadi pemeringkatan hadis dhaif ni pun banyak. Ada yang dhaif jiddan. Dhaif jiddan maksudnya terlalu dhaif. Maksudnya mungkin daripada 5 tu tak, 3 syarat tak ada. Maka terlalu lemah lah. Tak. Dan boleh jadi hadis itu dhaif kerana hanya sedikit sahaja daripada syarat sahih itu tiada. Tak? Yang tu. Jadi perkara yang kedua ni kita kena jelas supaya apa? Supaya bila mana kita selepas ini bertemu dengan hadis dhaif, maka kita boleh lihat dahulu martabat hadis dhaif itu, adakah terlalu dhaif ataupun hanya dhaif sahaja yang tidak mencacatkan apa ni periwayatan. Tak, tu. Kemudian yang ketiga tuan-tuan. Yang ketiga, bila sebut hadis dhaif, hadis dhaif ini jika sekiranya ni dalam ilmu jarah wa ta'dil, ilmu mengkritik para rawi, ni ilmu yang special tuan-tuan. Memang tak ada lah, ilmu ni memang tak ada lah zaman Nabi, sebab zaman Nabi mana ada rawi-rawi, Nabi sendiri yang nyampai ilmu ni, datang kendian. Ilmu jarah wa ta'dil, ilmu mencederakan, jarah maksudnya cedera, wa ta'dil mentakdilkan. Itu kalau bahasa ya. Tapi kita tak boleh terjemah macam saya sebut tadi, tak boleh terjemah secara huruf demi huruf. Dia satu istilah. Jadi ilmu jarah ta'dil maksudnya ilmu kritik positif dan negatif seorang rawi. Maka diperbahaskan setiap rawi dalam hadis itu, sanad tu daripada siapa, setiap orang itu di i'rab orang panggil. Kalau bahasa Arab dia panggil i'rab. Tak. Setiap satu itu dinilai. Okey, baik dia pun senarai. Dia ni bagus, ni dhabit, dia ni orang memang yang kuat ingatan apa semua. Memang akhlaknya memang disenaraikan. Gurunya siapa, anak murid dia siapa, secara terperinci. Kemudian dinyatakan pula dia punya jarah, kekurangannya, negatifnya. Apa negatifnya? Dia ni ada beberapa riwayat yang mana dia terlupa, lafaznya tertukar daripada ini kepada gini, maka dia jadi maksudnya menceritakan kecacatan seorang periwayat hadis, rawi itu. Maka dibincangkan dalam ilmu jarah ta'dil ini. Tak. Baik, jadi dalam perbincangan ilmu jarah ta'dil ini ilmu ni terus terang kita cakap tuan-tuan, bukan bidang kita. Ini bidang para muhaddisin, orang-orang yang berkecimpung, bergelumang dalam bidang hadis. Sekira-kira mereka mengenali setiap orang rawi ini seperti mana mereka mengenali sifat dan perangai anak mereka sendiri. Sampai tahap itu. Bila dia cerita kes siapa, contohnya tabi'in kabir bernama Sa'id Al-Musayyib. Siapa Sa'id Al-Musayyib ni? Maka dia ni cerita lah. Sebab itu
dalam memilih rawi-rawi ni, dalam kita lihat kelebihan para rawi ni, setiap ulama hadis ini dia berbagai pandangan. Jadi sebab itu hukum menjadi lain. Ya, antaranya macam Imam Syafi'i, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, menerima pakai periwayatan yang datang daripada Sa'id Al-Musayyib, diambil walaupun tidak disebut nama sahabat sebelum itu. Tuan-tuan, bila nak riwayat hadis mestilah tabi'in ambil daripada sahabat. Mana maunya tabi'in ambil terus direct daripada Rasulullah. Itu faham tu. Tabi'in ni ialah golongan yang hidup selepas, sama ada dia hidup masa Nabi, pada ketika Nabi hidup ataupun selepas Nabi wafat. Syaratnya apa? Dia tidak pernah melihat. Kalau sahabat, syaratnya dia hidup zaman Nabi dan melihat Nabi walaupun seketika, walau bilahzatin, walau lahzatin, walaupun seketika, maka dikira sebagai sahabat. Tetapi tabi'in yang hidup, mungkin hidup zaman Nabi, ramai kalangan tabi'in ni yang hidup zaman Nabi tetapi tak sempat bertemu dengan Nabi SAW, maka mereka tidak dikira sebagai sahabat. Antaranya Sa'id bin Al-Musayyib. Kerana itu dia digelar sebagai Tabi'i Al-Kabir, seorang tabi'in yang tua, yang besar. Maksudnya hidup dia zaman Nabi, cuma tak sempat bertemu Nabi. Jadi hadis itu, tuan-tuan, kalau ikut terputuslah, sebab tidak ada sahabat, kerana dia tidak bertemu dengan Nabi. Sa'id bin Musayyib tidak bertemu dengan Nabi SAW. Tapi macam mana dia boleh meriwayatkan hadis? Maka mungkin disebabkan dia mendengar riwayat itu daripada para sahabat yang lain. Itu dia punya konteks perbincangan. Baik. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan, bila mana adanya ilmu jarh wa ta'dil ini, maka daripada situ keluarlah hukum-hukum rijal hadis itu, para perawi hadis. Dan daripada situlah barulah kita dapat nyatakan darjat hadis itu, sama ada dhaifnya, lemah, terlalu dhaif jiddan, ataupun dhaifnya hanya sekadar kebiasaan sedikit saja kecacatannya yang membolehkan dia diamalkan dalam bab fadail a'mal. Sebagai contohnya hadis yang menceritakan perihal amalan para ulama menghimpunkan 40 hadis. Kalau kita tengok tuan-tuan, macam Imam An-Nawawi, dia himpun 40 hadis dalam urusan agama, yang difikir hadis itu hadis yang penting. Begitu juga Imam Jami'ul Ulum Al-Hikam, tak ingat nama dia pun, Sayyid Al-Bakri, pun menghimpunkan 40 lebih hadis dalam bab urusan agama. Jadi amalan itu didasari oleh hadis yang menyatakan kelebihan bagi mereka yang menghimpunkan 40 hadis dalam urusan agama, dan hadis itu hadis yang dhaif, hadis yang dhaif. Maka itu hujah yang menunjukkan bahawa para ulama ni, tuan-tuan, memang beramal dengan hadis dhaif, yang mana hadis dhaif itu lebih cenderung membawa kepada kebaikan. Jadi sebab itu kita sedia maklum, para ulama menyatakan jika sekiranya hadis dhaif itu dalam bab fadail a'mal, perkara yang membawa kepada
kelebihan kita dalam beramal. Tak, yang akan meningkatkan kita punya motivasi untuk beramal. Maka kita boleh beramal dengan hadis tersebut, cumanya kita tidak boleh jadikan dia sebagai hujah untuk paksa orang buat. Macam tu. Tak, kita nak paksa orang buat ni berdasarkan hadis dhaif, maka tak boleh. Tak, tu antara perkara yang berkaitan dengan hadis dhaif. Kemudian tuan-tuan, yang keempatnya berkaitan dengan hadis dhaif ni pula, jika periwayatan dhaif hadis dhaif ini banyak, sama ada dari sudut matannya sama ataupun tidak, mafhumnya sama ataupun matannya sama. Kalau tak sama pun mafhumnya sama, maksudnya makna hadis tu menjurus ke arah satu makna dan diriwayatkan oleh banyak, maksudnya banyak dijumpai dalam kitab hadis. Dalam At-Tabrani ada, dalam An-Nasa'i ada, dalam Muwatta' Imam Malik ada banyak hadis tu, hadis yang menceritakan perihal yang sama. Maka hadis ini akan saling menguat antara satu sama lain, yang menyebabkan darjat satu hadis itu akan naik kepada, dia panggil hasan li ghairihi, dia panggil istilah sahih, hasan, dhaif. Jadi dia boleh naik disebabkan banyak himpunan hadis dhaif tadi, maka dia boleh jadi hasan li ghairihi. Jadi perkara yang keempat nak saya ceritakan tuan-tuan, maksudnya tidak semua hadis itu dia tidak datang secara berseorangan, persendirian, seorang-seorang, satu-satu, tidak. Kemungkinan ada riwayat lain yang menyokong, maka banyak. Maksudnya dia bukan satu yang pelik, cumanya mungkinlah kemungkinan pada ketika diriwayatkan hadis itu dapat kepada seorang rawi yang mana rawi ini menjadi perbualan. Perbualan ini dengan makna apa? Menjadi kritikan para ulama. Maka menyebabkan hadis itu jatuh martabat. Seumpama kita lah tuan-tuan, ada kita dapat satu berita apa semua, tiba-tiba berita tu sahih dah sebenarnya daripada punca kuasanya, contohnya daripada kementerian sekian, contoh macam isu Covid ni, dapat daripada Kementerian Kesihatan. Cumanya bila berita tu dapat kepada, minta maaf cakap lah, contoh katalah orang yang kita ragui dia punya kesaksian, ada dia ni suka nipu, ada suka berlabunnya boleh tahan, ada. Jadi kita rasa dia ni boleh pakai, padahal berita tu betul, cuma bila sampai ke dia yang menyampaikan, maka menyebabkan berita tu jadi tak kuat. Jadi seolah boleh pakai ke cerita berita dia ni, sahih ke tidak ni, tak? Maka kita kena cek balik, tengok pada rawi lain pula. Tanya tu imam, betul, memang dia cakap tu betul lah. Maka betul tu hadis dia tu dhaif. Dia kena cek balik dengan orang lain. Maka begitulah yang berlaku kepada hadis dhaif, boleh martabatnya boleh naik menjadi hadis hasan li ghairihi, kuat maksudnya. Jika sekiranya ada syawahid, ada sokongan daripada jalan-jalan periwayatan yang lain, menyebabkan hadis itu jadi kuat, jadi kukuh dan membolehkan dia jadi hujah. Baik. Okey, sampai masa. Dan yang terakhir, iaitulah hadis maudhu'. Tak perlulah saya cerita panjang lebar. Hadis maudhu' ni hadis yang direka, sama ada direka ini zaman Nabi sendiri ataupun zaman selepas itu, tabi'in, ataupun hari ini. Apa segala yang disandar satu cerita yang dibuat kemudian dinisbah pada Nabi. Ini Nabi buat. Ini aku tengok Nabi buat. Aku dengar ada ustaz tu kata Nabi buat gini. Maka berhati-hati. Kerana Nabi ini bukan sesuatu yang boleh dinisbah ikut suka, tak boleh. Batang tubuh Nabi ini bukan satu individu yang boleh kita buat main-main, tak boleh.
Kerana Nabi itu menjadi hujah kepada umat. Maka ini yang diberi amaran yang keras oleh Nabi sendiri bila Nabi kata, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jangan buat main-main. Jika kita mereka satu cerita yang secara sengaja tidak benar dinisbahkan kepada Nabi SAW, maka bersiap sedialah tempat duduk. Telah disediakan tempat duduk kamu dalam neraka wal'iyazbillah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, sebab tu hari ini curiousnya hari ini orang terlalu berminat dalam bab hadis ni, sehingga kan setiap satu benda yang sampai masuk dalam WhatsApp, dalam FB, semua benda dia nak check. Betul ke hadis ni? Boleh pakai ke tak boleh pakai? Baguslah. Yang itu bagus. Tak, kesedaran itu bagus. Cumanya apabila dia mudah menghukum kerana kurangnya kefahamannya dalam bab pemahaman istilah pembahagian hadis tadi, maka menyebabkan dia mudah menghukum. Dhaif, tak boleh pakai. Yang itu yang kita kena perbetulkan. Supaya dia merujuk kepada orang yang lebih arif. Satu. Yang kedua, supaya dia tidak mudah untuk terus mengeluarkan kenyataan bahawasanya hadis ini tak boleh pakai, hadis ini tertolak. Maksudnya kena hati-hati juga. Sebab itu tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan, antara perkara yang menjadi kebimbangan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam mazhab Hanbali, dia mengarang kitab tak habis pun, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, tak sempat habis, dilengkapkan oleh anaknya Abdullah. Jadi Musnad Imam Ahmad bin Hanbal ni ialah himpunan hadis-hadis yang pernah diketahui oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab itu Imam Ahmad pernah ditanya tentang tentang kitab dia ni. Tak, bila mana ada dalam himpunan musnad itu hadis-hadis yang lemah, bukan lemah, hadis yang dhaif. Ada. Maka apa jawab Imam Ahmad? Imam Ahmad kata, aku khawatir, takut tersalah hukum terhadap hadis yang aku pelajari, yang aku ketahui. Maka dengan sebab itu, jika hadis itu tidak sampai kategori yang boleh dhaif jiddan ataupun yang sampai kategori maudhu', maka aku akan masukkan hadis itu dalam kitab aku. Kerana apa? Kerana aku khawatir, takut menyisihkan sesuatu hadis yang memang disebut, yang memang diperkatakan perihal Nabi SAW, tetapi aku tidak letakkan dalam kitab aku. Seolah-olah aku membuang hadis itu keluar daripada himpunan hadis yang aku ketahui, yang aku himpun. Sampai begitu sekali tahap ketelitian para ulama. Sama juga macam Imam Bukhari tuan-tuan. Kalau kita cerita tentang kehebatan Imam Bukhari, dia takkan ambil hadis selain yang sahih sahaja. Itu syarat dia. Macam Imam Ahmad pula, dia takut kalau hadis yang dikatakan dhaif atau maudhu' itu dia buang, pada hakikatnya hadis itu memang hadis benar yang Nabi sebut, yang Nabi buat. Jadi seolah-olah macam dia menyisih buang hadis benar yang sepatutnya dia letak dalam kitab. Maka masing-masing ada metodologi dalam menghimpunkan hadis. Jadi kita tak bolehlah kata hadis dalam kitab Musnad Imam Ahmad ni banyak hadis dhaif apalah itu. Kita pula tolong kritik. Yang mereka tu ngapai hadis tu banyak mana sangat. Maka hentikan yang itu tuan-tuan. Kerana para ulama telah menyediakan kitab-kitab ini untuk memudahkan kita yang hidup di akhir zaman ini untuk petik ambil sahaja. Seolah-olahnya pokok durian ni dah besar, dah bertahun, dah 40-50 tahun dah. Tak? Kita ni nunggu bawah, nunggu hasil.
Tak, bukannya suruh tanam, suruh jaga baja elok, menunggu hasil saja. Tak perlu kita kritik, apalah tanam dekat tepi parit, nyusah aku nak ngutip buah durian. Tak pakai, tak ada manfaatnya kita mengkritik para imam terdahulu, kerana jasa mereka sangat besar. Jadi apa yang kita boleh simpulkan hari ini tuan-tuan daripada pembahagian hadis-hadis ni tadi, maka kita dapat ambil iktibar bahawasanya jangan sekali-kali kita mudah dalam menghukum satu hadis jika sekiranya kita tidak mengetahui secara mendalam akan hakikat sebenar darjat sesuatu hadis. Serahkan kepada ahli. Dan carilah orang yang benar-benar mendalami ilmu hadis, satu. Dan yang keduanya, yang pandai, yang menguasai ilmu, dipanggil synchronize, mengistimbat suatu hukum. Kadang-kadang orang dia arif dalam bab hadis, hukum ni, tetapi dari konteks penggunaan hadis itu dalam masyarakat, yang itu dia fail. Memang hadis kata makro, tak? Makruh ataupun makruh ala tahrim, tak? Tetapi bagaimana pengamalannya dalam masyarakat, maka perlu dirujuk kepada satu jawatan kuasa fatwa yang mana bersesuaian dengan konteks kehidupan masyarakat pada hari tersebut. Macam hari ni lah, kita sebelum isu COVID-19 ni tuan-tuan, semayang berjaga jarak ni normal baharu ni. Orang kata pahala soft tak ada apa segala. Jenuh orang jawab tu. Sedangkan dia bukan syarat, dia bukan syarat soft. Tak, soft dia hanya menyempurnakan solat jemaah, bukan syarat soft. Bukan bermakna disebabkan soft itu bengkang-bengkok, berjarak apa semua menyebabkan solat jemaah itu batal. Tidak. Tu Imam Asy-Syarbaini sebut dalam dalam fiqh Syafi'i. Imam Syafi'i kata bukan syarat sah bagi solat berjemaah. Itu kalau nak mendalam betul kena korek cari. Tapi nak mudah otak ni tuan-tuan, tak payahlah macam tu. Saya sarankan ikut je lah ulama kita, habis cerita. Buat apa pening-pening? Tuan-tuan cari duit, makan sehari, esok dah lah, kaih pagi makan pagi, dah cukup lah. Urusan agama ni serah pada ahli. Orang mempertikaikan, kenapa nak kena semayang dalam dewan ni, kalau luar tak boleh semayang Jumaat? Tu kat parking tu kan luas kan? Macam-macam lah. Tak? Ikut je lah tuan-tuan. Tak? Kalau tak boleh ikut tu, maksudnya apa? Ada sesuatu dalam hati kita. Mungkin memang disebabkan kita hari ini terdedah dengan maklumat yang kita dapat. Turki boleh semayang, Eropah, Perancis boleh semayang Jumaat, dekat parking lot IKEA, semayang raya, semayang Jumaat. Kita masjid sikit punya luas, atas ada lagi, parking pun sikit luas. Pasal apa tak boleh semayang Jumaat ramai-ramai? Jarak lah 1 meter. Tak? Sini semayang ramai luar? Tak ada. Jadi cerita yang tuan-tuan, tak perlu kita persoal. Kerana apa? Kita telah ada satu jawatan kuasa. Dan yang paling mudahnya tuan-tuan, bukan tanggungjawab kita untuk menetapkan ini bukan. Kita akur. Kerana akur itu juga menjadi satu pahala bagi kita. Ada. Saya teringat cerita apa ni? Azan lah. Nak iqamah dah. Saya teringat cerita orang pergi haji. Bila pergi haji,
apa ni, muzakarah haji kebangsaan, menetapkan apa ni untuk melontar hari ketiga. Tentang masuk gaji melontar hari ketiga. Dia sepatutnya lepas zuhur, lepas gelincir matahari. Melontar ni selepas gelincir matahari, sama ada hari pertama, kedua, ketiga tu. Tapi disebabkan nak cepat balik ke Mekah daripada Mina ni, hari pertama, kedua tak apa, memang mabit di apa ni, di Mina. Jadi tak apalah pergi melontar lepas zuhur. Tak, malam pun tak apalah sebab tidur situ. Cumanya pada hari terakhir, ya tak, hari yang kedua, hari kedua nak masuk hari ketiga, tak, bila hari ketiga nak terus balik ke Mina, tak, maka kena tunggu lepas zuhur sepatutnya melontar, lepas tu baru balik. Sepatutnya gitu, hukum asal dalam Syafi'i begitu. Tak? Tetapi muzakarah haji kebangsaan menetapkan melontar sebelum gelincir matahari pada waktu pagi. Orang ramai lah tak puas hati ya? Sebab baca kitab kena lontar lepas zuhur, tiba-tiba pergi sana kena lontar pagi. Wah, tak sah lah aku punya apa ni, Ramil Jamrah ni, sebab dia belajar begitu. Tak, tuan-tuan. Jadi perkara itu menyebabkan urusannya dia rumit. Tentu-tentunya muzakarah haji kebangsaan telah memikirkan apa implikasinya. Sebab apa nak lontar awal ni? Sebabnya bila habis saja melontar, orang semua berpusu akan masuk ke Mekah semula, maka jadi jam. Maka nak elakkan jam dan juga kemudaratan yang lebih besar, maka diguna pakai, tak silap saya itu adalah kaul yang apa ni, kaul dhaif tak silap, ataupun kaul yang qil, salah satu pandangan yang lemah dalam mazhab Syafi'i, boleh sebelum zuhur, maka diguna pakai. Tapi bagi orang yang, terutamanya orang yang belajar kitab pondok yang belajar, tak boleh, nak juga tunggu. Dia tunggu, dia tak nak ikut bah yang disediakan oleh maktab muassasah ni kan. Nanti balik sendiri boleh je. Tambah hari ni kalau pergi haji memang ada train dah kan, train dalam tanah lah. Lagi mudah. Cumanya di mana kita meraihkan pandangan yang mana telah diputuskan, tidak lain tak bukan pandangan itu bukan untuk suka-suka, tetapi untuk kemaslahatan umum, termasuk diri kita. Jadi hidup kita ini tuan-tuan semuanya berkait dengan orang, maslahat umum. Tak? Jadi saya kira kita jaga diri kita dengan orang lain. Jangan hanya sekadar mementingkan diri, nak menegakkan ilmu yang aku ada ni sepatutnya begini. Tak boleh. Jangan begitu. Jadi tentunya ada sekelumit daripada perkara yang tak baik dalam hati kita. Jadi itu saja tuan-tuan. Mohon maaf lah kalau kata terkasar bahasa, salah bicara. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita dalam kita mempelajari ilmu mustalahul hadis ini sebagai panduan umum untuk kita berhadapan dengan masyarakat sekelilingnya, dan juga bila mana kita mendapat sesuatu perkhabaran terutamanya dalam bab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'na wa la man yatba'una shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة ورضوانك وبركة علينا وارزقنا من الحلال وجنبنا من الحرام الشبهات يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي
على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.